Sejak pukul 6. Saya Saudara, terima kasih kerana bersama kami dengan Censiang Pukul 6 TV. Nama saya Hui. Nama saya Lau Siing, membawakan laporan berita utama dalam dan luar negara. Beberapa negara diri dirangka panggil meluci menjejaskan ribuan kereta. Ramai penduduk berbangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara pelbagai pihak mula tampil menghulurkan bantuan yang menyalurkan barang ke beberapa masa. Ramai sukarelawan dan pentubuhan tempatikan turun terlibat dalam usaha memandu bangsa dengan menyertai makanan, pakaian dan barang ke bangsa. Namun begitu, di sebalik usaha bantuan ini, berlaku satu kejadian yang sangat mengecewakan. Seorang lelaki menyamar sebagai sukarelawan dan menipu orang ramai dengan kutipan derma palsu untuk masa bencana. Difahamkan lelaki tersebut mengutip derma di tempat awam dan juga melalui media sosial dengan alasan untuk membantu masa banjir. Pihak polis mengesahkan bahawa wang yang dikutip tidak digunakan untuk tujuan bantuan bencana, sebaliknya disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, malah menjejaskan kepercayaan orang ramai. Pihak polis juga menasihatkan orang ramai supaya menyemak kesihatan kempen derma sebelum membuat sumbangan bagi menggelakkan penipuan. Sekarang kita beralih ke wartawan kami di lokasi kejadian untuk laporan lanjut mengenai insiden ini. Selamat sejahtera, nama saya Chong Jin Chen, reporter dari Censiang Pukul 6. So, sekarang saya berada di ruang pusat beli belah di mana suspek menjalankan kutipan derma dengan menyamar sebagai sukarelawan. So, kini kami akan menegur buah dua orang awam yang pernah menderma. So, jom. Bolehkah Puan jelaskan bagaimana Puan mula mengetahui atau berhubung dengan aktiviti kutipan derma ini? Saya mengetahui tentang kutipan derma ini melalui individu yang datang berjumpa saya secara langsung dan memperkenalkan diri sebagai wakil bantuan bencana. Dengan cara bagaimana pihak tersebut memaklumkan bahawa kutipan derma ini adalah untuk bantuan mangsa banjir? Pihak tersebut memaklumkan bahawa kutipan derma ini bertujuan membantu mangsa banjir dengan menunjukkan gambar serta memberi penjelasan mengenai situasi banjir yang kononnya berlaku. Dalam keadaan bagaimana Puan membuat keputusan untuk menderma? Saya membuat keputusan untuk menderma kerana berasa simpati terhadap mangsa banjir dan percaya bahawa sumbangan tersebut akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Okey, terima kasih. Apa hal? Bank lah. Korang ni soal 3 kali dah. Kredit kad, sewa rumah, pinjaman kereta. Aku sudah tak tahu nak macam mana bagi balik semua loan tu. Kau hutang berapa? Lebih kurang 20,000 lah. Kalau aku dah bayar dalam bulan ni kan. So move list lah. 20,000 saja. Apa? Sahaja? Itu gaji 6 bulan saya dah. Dengar sini. Sekarang berita banjir keluar setiap hari. Kau perasan tak? Di pintu masuk pusat membeli belah, banyak kotak derma. Apa maksud kau? Senang saja. Beli satu wes sukarelawan,
Muat turun beberapa gambar kawasan bencana dari internet. Cetak beberapa surat penghargaan. Berdiri di depan pusat membeli belah. Kata kau sedang kutip derma untuk air dan makanan mangsa banjir. Tak boleh lah. Itu lalu melampau. Melampau, kau cuma pinjam sedikit simpati orang. Lagipun kau boleh kata, bila ada duit nanti, kau bayar balik. Ni bukan kira menipu ke? Menipu, kau tengok syarikat besar itu, mana yang tak cari untung. Kau cuma ambil sedikit saja. Lagipun, siapa yang akan periksa? Kalau ada orang jumpa bukti macam mana? Siapa nak periksa? Orang hanya akan rasa terharu, bukan menyiasat. Sekarang orang nampak perkataan mangsa bencana saja sudah menangis. Mereka akan ambil gambar, post di IG, tulis semoga dunia lebih baik. Tapi tak akan periksa sama ada kau berdaftar atau tidak. Kalau orang percaya, okey lah. Itu bermakna kau berlakon dengan baik. Tapi aku tak nak masuk penjara lah. Tak akan. Beberapa hari saja. Cukup duit, kau terus pergi. Ni sekali ya. Ya, hanya sekali. Nah, apa ini? I don't care where are you from. Let's destroy your fucking home. Nobody can stop me. Are you ready? Yes, I'm ready. More at this area where pimp niggas packing the heat under the seat. Kau penipu ke? Oi, mana ada? Oi, siapa? Pergi balas. Oi. Adakah anda sedar bahawa perbuatan anda bukan sahaja menyakiti para penderma? Saya tahu, jadi saya meminta maaf mangsa-mangsa bencana dan juga para penderma yang saya menipu. Kelokan saya memang salah dan saya bersumpah saya tidak akan mengulangkan perlakuan ini lagi. Okey. Aku pun tak sangka perkara ini jadi besar. Saya hanya memberi cadangan, tapi tidak sangka kamu benar-benar melakukannya. Sekarang ni aku menyesal lah. Suspek disangkit melakukan penipuan dan kes masih dalam siasatan. Berdasarkan siasat awal, suspek mengutip derma atas nama mangsa bencana melalui media sosial dan kutipan jalanan. Tetapi wang yang dikumpul tidak digunakan untuk tujuan kebajikan. Pihak polis sedang mengumpul bukti dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap suspek. Kami menasihatkan orang ramai supaya menderma melalui badan kebajikan yang berdaftar dan memastikan sumbangan disalurkan kepada pihak yang sah. Jangan mudah percaya kepada kutipan derma individu atau maklumat yang tidak jelas. Jika terdapat aktiviti kutipan derma yang mencurigakan, sila laporkan kepada pihak berkuasa dengan segera. Mana organisasi anda membantu mangsa bencana? So, kami menagihkan makanan, air bersih dan barang keperluan kepada bangsa supaya mereka mempunyai keperluan asas semasa keadaan kecemasan. So, selain bantuan asas, adakah anda memberikan bantuan lain? Ya, kami juga menyediakan bantuan perubatan
sementara dan kaunseling psikologi supaya mangsa dapat kembali kepada kehidupan normal secara beransur-ansur. So, kadang-kadang kami juga membantu membersihkan rumah mereka sedang membaiki perabot dan persekitaran yang rosak untuk membantu mereka membina semula kehidupan. Para penonton sekalian, penjahat bukan sahaja menguji persarahan sesebuah negara malah turut menguji nilai moral dan integritas setiap individu. Dalam saat mencapai pilihan dan tindakan, manusia sering mencerminkan nilai sebenar masyarakat tiga. Apabila masyarakat berhadapan dengan krisis dan cabaran kepercayaan antara satu sama lain, semasa berbanding sedang kebaikan hati menjadi kekuatan penting untuk tidak terus melangkah ke hadapan. Sekiranya ada individu yang mengambil kesempatan terhadap kebaikan orang ramai untuk menipu, tindakan ini bukan sahaja menyakit massa, malah merosakkan kepercayaan dalam masyarakat. Perbuatan seperti ini bukan sahaja tidak bermoral, malah boleh melanggar undang-undang serta memberi kesan negatif kepada masyarakat. Oleh itu, ketika membuat sumbangan atau menyertai aktiviti kebajikan, kita juga perlu lebih berwaspada agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Pada masa yang sama, orang ramai digalakkan untuk menyalurkan sumbangan melalui organisasi rasmi atau platform yang dipercayai bagi mengelakkan kejadian penipu seperti ini berulang. Sebab damatu yang sebenar bukan diukur melalui jurang kekayaan dan bukan sekadar memacu pembangunan atau teknologi. Yang lebih penting ialah sama ada sesebuah masyarakat memiliki kejujuran, tanggungjawab dan kembali. Apabila setiap individu berpegang pada hari nurani dan memilih keakuran, pula kepercayaan dalam masyarakat dapat dibina dengan kukuh. Tetapi terletak pada sama ada kita berpegang teguh pada nilai yang betul serta memilih kejujuran dan keadilan pada saat penting. Hanya apabila kejujuran menjadi prinsip bersama dalam masyarakat, barulah kehidupan sosial dapat menjadi lebih harmoni dan stabil. Semoga kejadian seperti ini menjadi meningkatkan kepada masyarakat supaya terus membantu semasa nisan, namun dalam masa yang sama sentiasa berhati-hati. Pada masa yang sama, diharapkan lebih ramai individu akan terus mempertahankan nilai yang baik demi memelihara kepercayaan dan kebaikan dalam masyarakat. Terima kasih kerana menonton berita kami pada hari ini. Ini adalah Chen Xiang Buku 6 TV. Jumpa lagi pada siaran akan datang. Chen Xiang Buku 6. Di Malaysia, pernah berlaku kes pengumpulan dan pasuk sesetengah orang tidak bertanggungjawab menyamar sebagai sukarelawan atau organisasi kebajikan untuk menipu sebahagian orang ramai. Contohnya, semasa banjir ada menipu yang buat kempen bantuan banjir di media sosial dan tempat awam. Setelah disiasat polis, didapati wang sumbangan tidak sampai kepada mangsa tetapi digunakan untuk kegunaan peribadi. Pihak polis dan organisasi masyarakat menasihatkan orang ramai supaya pastikan organisasi yang mengikuti sumbangan adalah sah dan bertaraf. Contohnya, Mesin Malaysia dan Malaysia Red Crescent Sosial melakukan kutipan dan bantuan melalui saluran rasmi. NGO yang sah biasanya beri makanan, air, bantuan perubatan dan tempat tinggal sementara, serta bekerjasama dengan kerajaan dan sukarelawan supaya bantuan sampai kepada mangsa.
Orang ramai digalakkan membuat sumbangan melalui laman rasmi atau organisasi dan jangan mudah percaya kempen cadangan. Sekiranya ada aktiviti mencurigakan, laporkan kepada polis. Kesimpulan, kes ini menunjukkan walaupun ramai mahu menolong, ada juga menipu. Kita perlu berwaspada. Hanya sumbangan melalui organisasi dapat membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Kita juga harus terus sokong sukarelawan dan organisasi kebajikan yang terjun untuk menggekalkan semangat tolong-menolong dalam masyarakat.